Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah dan izin daripadanya lah sama-sama kita dapat hadir ke masjid dan sudah selesai maghrib berjamaah dan duduk seketika dalam majlis ilmu. Ilmu pula berkaitan dengan sifat ketuhanan, dikatakan ilmu tauhid lah. Seperti mana biasa, saya dah buat tabung untuk sekolah, boleh sumbang lah. Kemudian yang kedua, kitab tu saya buat main lah, bawa 25 buah ya. Clear apa? Ha? Clear? Tak apa, dah clear. Alhamdulillah lah, tu pun orang wakaf. Wakaf. Jadi kita bekat-bekat guna. Mudah-mudahan tuan wakaf tu dapatlah sama. Baik. Jadi nak abang kata kita duduk dalam majlis ilmu tauhid, pentingnya ilmu tauhid ni kan, supaya kita tidak buat ataupun tidak beriktikad dengan iktikad orang-orang bid'ah. Bid'ah lagu mana? Bid'ah dipanggil bid'ah i'tiqadi. Bid'ah i'tiqadi perangai hati tu. Jadi kod lain, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mujassimah, jadi mu'attilah, jadi mu'tazilah, jabariyah, qadariyah. Yang tu mah bid'ah i'tiqadi. Yang tu lebih besar akibat dia. Sebab tu Nabi SAW pesan dalam peringatan selepas sembahyang subuh. Hadis tu panjang, jadi nak ambilnya, sahabat dengar Nabi pesan tu lain macam dari hari-hari biasa. Sahabat pun dengar-dengar, ada hak yang teriak, ada yang bergetar jiwa. Pasal apa? Mereka duk ingat pesanan tu pesanan yang terakhir. Jadi Nabi pesan apa? Dan sahabat meminta pesanan Nabi, ya Rasulullah, pesanlah kat kami. Lalu baginda pun berpesan, usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada kamu semua bertakwalah pada Allah. Baru kemarin ya dengar ittaqullah atas mimbar, Tok Khatib bagi ittaqullah. Kemudian Nabi sambung lagi dengan pesanan
was-sam'u wat-ta'ah. Dengar, makna dengar ni apa? Terima dengan ajaran Nabi SAW dan ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga taat, patuhlah kepada segala titah perintah Allah dan ikutlah segala jejak langkah ataupun jalanan Nabi SAW. Sekalipun pesanan yang kita terima tadi, yang kita dengar tadi ni daripada seorang hamba, kata Rasulullah. Jadi kita boleh fahamnya, kalaulah pesanan berkenaan tentang kebaikan walaupun disampai dengan ataupun disampai oleh budak-budak sekalipun, benda betul kena akur dan terima. Janganlah kita tidak terima berdasarkan hang budak lagi, aku lama dah hidup, hang baru hidup ya. Tak bolehlah, benda baik. Kemudian Nabi sambung lagi, siapa-siapa yang hidup selepas hampa ni, Nabi kata hampa akan tengok perselisihan yang banyak. Lah ni kita hidup zaman yang Nabi habaq tu, banyak tak perselisihan? Banyak sungguh lah. Banyak sungguh, sampai kita pun pening. Ustaz-ustaz pun berkelahi. Ada hak yang hak nu, ada hak ni. Tambah-tambah perselisihan bercanggah dengan Nabi SAW dari segi i'tiqad dan pegangan hati. Kita tak mau Nabi ada habaqkan suruh apa? Pegang Allah itu sekian-sekian rupa, sekian-sekian bentuk. Adakah? Tak ada. Lepas tu Nabi berkata, kalau hampa nak selamat, Nabi kata, alaikum bisunnati. Kena berpegang kemah, berpegang kuat, erat, teguh, sunnati akan sunnahku. Sunnahku dari segi ta'rif dia setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Arabnya kata ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, perkataan, au fi'lin, perbuatan, au taqririn, ataupun pengakuan. Nah tu sunnah Nabi lah tu. Kita pegang tak? Ucapan Nabi habaq lagu ni kita ikut tak? Lepas tu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, sunnah para sahabatku yang diberi petunjuk atas mereka itu. Sebut pula khulafa'ir rasyidin, pengganti-pengganti yang diberi petunjuk ataupun cerdik dalam menilai sesuatu benda. Yang besar apa dia? 4 sahabat tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, Sayyidina Ali. 4 tu. Tu secara kata-kata kepala lah, besar tu. Ikut yang tu yang keluar kata ahli sunnati wal jamaah. Ahli puak sunnah, ikut sunnah, wal jamaah, ikut pegangan macam mana sahabat pegang. Lari tak sahabat pegang? Tak lari. Sahabat pegang macam mana Nabi pegang lah. Sahabat bawa macam mana Nabi ajak. Nak lari tak? Tak lari ya. Kita pegang elok, insya-Allah tak lari. Kemudian Nabi kata addu alaikum bil nawajiz, gigit semua benda yang kau habaq tadi dengan gigi geraham. Gigi geraham kuat ke tak kuat kalau gigit? Memang kuatlah, tu bahasa kinayah. Nak habaq kata nak pegang sungguh-sungguh. Buh di mulut tu gigit sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh apa yang Nabi abang sahabat bawa. Nak tahu mana? Tahu pada sahabat, tahu pada ulama kita hak bawa lah ni lah. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu penting tu. Dan bila kita pegang ni, maklum katalah bila kita pegang mesti dia ada benda lawan dia, hak baik lawan dia jahat. Ahli sunnah wal jamaah lawan dia pok-pok bid'ah. Hayang duk reka benda-benda baru kan. Baik. Jadi dengan cara untuk nak pegang tadi ni,
ikut panduan yang ulama habaq, ulama bawa, ulama tulis, kita tolong baca, kita tolong dengar, lepas tu kita tolong peganglah seorang-seorang sikit supaya iman kita tadi ni terjaga. Bila kita mengaji, bila kita pegang, makna kita dah menghargai nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Dengan mengajilah kita boleh jaga benda tu. Makna salah satu perkara ataupun perbuatan menghargai nikmat yang Tuhan bagi tu. Habis. Baik, dia tengok kitab muka surat 2. 2 ni ada 2 banyak tak? Ikut yang tu. Okey, muka surat 2. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala tarjumani uluhiyyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadinil mab'uuthi bibahiril mu'jizat lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Kata pengarang, artinya dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, penghulu kita Nabi Muhammad, yang dibangkitkan dia dengan mukjizat yang mengalahi akan seterunya kerana mengkuat akan Rasulnya dan membenarkan penunjuknya. Wassalatu wassalam, dan bermula rahmat dan sejahtera. Makna bermula rahmat. Rahmat ni datang daripada Allah. Rahmat datang daripada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai penerima rahmat, dipanggil nikmat. Nabi dapat nikmat. Apa dia tu? Kita dah buat tadi pada ni minggu lepas pada Jumaat kemarin. Jumaat kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna. Tu. Maknanya itulah tu, yusalluna rahmat. Allah berselawat, maknanya Allah memberi rahmat kepada Nabi SAW. Dan malaikat selawat juga. Selawat daripada malaikat dikatakan istighfar, minta ampun. Sedangkan Nabi tak ada dosa, minta ampun, istighfar. Dan selawat daripada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil doa. Tu. Jadi rahmat Allah ni kepada Nabi Muhammad ni tak putus-putus daripada awal kejadiannya sampailah hari hampir kiamat nanti. Dan rahmat dan sejahtera. Sejahtera ni apa dia? Selamatlah, selamat bahasa Arab, nanti eloklah terjemah tu. Sejahtera bahasa Melayu. Sejahtera daripada aib dan kecelaan. Nabi tak ada cacat celah sebab dia maksum, tak ada dosa. Lepas tu pula tubuh badan dia tidak ada sebarang cacat, tak ada. Tu sejahtera. Setengah ulama kata sejahtera daripada awal kejadian masa di alam zar. Alam zar, alam benih dulu ni, selamat dah. Makna Tuhan kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tu alam zar, kita buat penyaksian. Kita buat penyaksian kepada Allah. Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kita pakat-pakat jawab hari itu. Alam benih. Kita jawab apa? Qalu bala, betul ya Allah. Betul lah engkau tu
Tuhan. Jadi ulama kata yang dulu ni kalau kita jawab secara cepat, lepas Tuhan tanya jawab terus, maka kita lah sekarang ni. Sekarang ni makna terima Islam terus, tak ada soal lah, terus Islam. Makna kita tu awal jawab. Jadi yang tak jawab langsung tu hak kafir tu, tak jawab. Jawab lambat, ulama kata munafik. Jadi alhamdulillah lah kita jawab. Bila kita jawab tu betul bala syahidna, maka sampai di sini dah kita lama di alam dunia, kita beralih pandangan, kita beralih pegangan, pi pegang lain daripada Allah tu Tuhan pula. Pegang harta ringgit Tuhan kita, tanah Tuhan kita. Pasal apa? Pasal sayang kepada satu benda tu. Nabi kata man ahabba syai'an fahuwa abdul lahu. Siapa-siapa yang kasih kepada sesuatu yang lain daripada Allah, maka dia jadi hamba kepada sesuatu. Jadi kita faham, ambil tengoklah, kalau aku sayang duit sampai tak boleh buat amal ibadah, tak boleh buat apa satu, maka kita jadi hamba duit. Kalau kita sayang kereta, sayang rumah, sayang tanah, daripada buat amal kebajikan, saham ke negeri akhirat, maka kita jadi hamba pada benda tu. Tapi sebaliknya, kalau kita ada duit berlambak million, tapi duit itu ke arah kebajikan, kita dulu yang bagi, tak nama dunia dah, nama akhirat. Pasal duit tadi ni membawa kepada jambatan ke negeri akhirat, tak nama dunia. Walaupun dunia tak dikira dunia. Sebab apa? Sebab kita guna ke arah akhirat. Jadi kita nak kena alih pandangan yang tadi kepada yang dulu balik, dengan cara mengaji, dengan cara beramal, supaya dapat alih, dapat kekal dalam peralihan kita tadi ni, membetuli i'tikad kepada Allah semata-mata, mengikut sunnah Nabi SAW, barulah jadi bala syahidina betul. Sampai kela ni pun betul engkau lah Tuhanku, tak ada yang lain dah. Jadi rahmat dan sejahtera tadi ni Allah turunkan ke atas juru bahasa ketuhanan. Juru bahasa ni tukang cakap, tukang sampai. Maka agama-agama yang kita pegang, agama apa lah ni? Agama Islam. Islam tu agama ke? Islam tu bukan agama. Islam itu ialah nama bagi agama. Mana agama tu benda apa? Agama itu ialah ad-din syara'allahu ala lisan nabiyhi minal ahkam. Agama-agama ialah undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dipanggil agama. Nabi buat apa? Hukum hakam. Hukum hakam itulah dipanggil agama. Jadi kita dalam setiap tindak tanduk kita semua berlandaskan kepada agama, tidak terasing walau sesaat dan ketika, tak ada terasing lah. Setiap tindakan kita semua atas dasar ada hukum dia, ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala haram, makruh, harus dan sebagainya. 5 itulah panggil hukum syarak tu. Jadi kita duduk ke atas tu lah. Nabi habaq yang tu lah, buat yang ni wajib. Mengaji ni wajib dah ni. Mengaji ni wajib. Kalau kita tak terlepas lagi, wajib mengaji. Dah lepas, alhamdulillah. Nabi lah yang bawa tahu, Nabi lah yang bagi tahu kepada kita apa dia? Tentang ketuhanan, sifat-sifat yang ada pada zat Tuhan, sifat-sifat yang tak perlu ada pada zat Tuhan. Nabi lah yang tukang habaq, dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, dan Nabi Muhammad jugalah yang menunjuk kepada keesaan Allah. Menunjuk ni apa dia? Dengan cara, 2 cara lah. Pertama, menunjuk dengan ucapan. Yang kedua, menunjuk dengan kelakuan, perilaku Nabi itu. Tunjuklah kepada
keesaan Allah, ketunggalan Allah, uluhiyah, wa dalili wahdaniyatih. Allah itu esa. Siapa abang? Nabi abang. Penghulu kita Nabi Muhammad yang dibangkitkan dia Nabi dengan mukjizat. Penghulu ni apa? Tok ketua lah. Apa dah tok ketua? Orang yang menguruskan segala urusan kita di dunia dia dah urus, negeri akhirat lagilah dia urus. Dia yang kata penghulu tu semua dah maklum dah cerita tentang syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar kan. Kita pada masa tu memang perlukan kepada pertolongan lah. Kalau amalan kurang memang teruk lah. Jadi pi minta tolong dekat Nabi Adam, Nabi Nuh. Makna semua Nabi tu semua bukan Nabi hak yang biasa-biasa. Semua Nabi tu ulul azmi belaka. Nabi Adam atau Nabi Nuh, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi semua tu lepas satu tak boleh nafsi. Lastu laha, bukan aku yang berhak bagi syafaat, aku darjah lain. Tak boleh bagi syafaat masa tu. Pitang tak kena jawapan yang sama, kedua, ketiga, keempat pun sama. Last mereka Nabi kata apa? Ana laha. Akulah yang bagi syafaat. Syafaat tu milik aku. Allah bagi izin ke aku untuk bagi syafaat. Tu bagi penghulu. Dia settle bang kerja kita di dunia sampai ke negeri akhirat. Tu Nabi Muhammad tu. Patut kena kenal dia lebih lah. Sayang anak, sayang mak pak, sayang masyarakat amnya, kira leceh lagi lah. Patut kena sayang Nabi lagi. Nak sampai ke situ kira payah ke senang? Payah. Tak sempurna iman kalau hampa sayang lebih orang lain daripada aku. Tak sempurna iman tu ada tapi tak sempurna. Nak abang kata tu penghulu kita tu Nabi Muhammad tu yang dibangkit ni, yang diutus, yang ditabal, yang dilantik akan dia Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ni apa dia? Mukjizat ni perkara yang mencarikan adat yang tertentu bagi Nabi lagi Rasul. Dan mukjizat ni tidak boleh dituntut, tak boleh belajar, tak ada siapa boleh ajak, dan tidak boleh usaha untuk mendapatkan dia. Contoh nak pulun lah, nak zikir banyak-banyak lah, nak bawa pada ni qul huwallah 100,000 lah, kurang-kurang Tuhan bagi mukjizat, tak boleh. Pasal yang tu kurniaan Allah bagi orang yang telah dilantik menjadi Nabi lagi Rasul, dapatlah mukjizat. Mukjizat ni perkara yang melemahkan pihak lawan untuk mengalahkan dia. Dia ada semua benda tu, dia ada tak silap 6 atau 5 perkara yang mencarikan adat kan. Mukjizat ni kira kalau ikut sunan dia irhas ni pemberian Allah Ta'ala yang mencarikan adat kepada bakal Nabi lagi Rasul, dipanggil irhas. Tu benda yang pelik, tak dapat juga. Yang kedua mukjizat, tadilah. Kemudian yang ketiga karamah, karamah ni diberikan kepada wali-wali Allah, kekasih Allah. Tuhan bagi yang ni karamah dulu cerita di masjid Tuan Samad. Ada masjid Tuan Samad, Masjid Abdul Somad.
Belah lah. Sungai Dua. Masjid Sungai Dua. Depa kata dululah cerita orang nakalan daripada orang lama-lama. Dia kata dulu masa perang helikopter apa ni kapal terbang tak boleh lintah kawasan yang di bawah tu ada makam Tuan Samad. Lintah kono kok lain ke atau meletup tak tahu kapal tu. Tu masa mati dah. Kalau hidup keramat, kata keramat hidup ah. Tu Tuhan bagi tu, bukan dia minta. Depa orang soleh-soleh ni banyak beramal. Macam-macam wirid yang diterima oleh guru, depa beramai sampai satu masa Tuhan bagi yang tu. Tu keramat lah, keramat kita panggil keramat hissi yang nyata. Jalan tahyang keramat hissi yang tu. Keramat maknawi ni pada istiqamah dalam segala ibadah kita. Tu panggil karamah. Hak ni boleh usahalah, boleh usaha untuk dapat. Tu pun berbalik kepada Tuhan lah. Kalau Tuhan bagi tak ada masalah apa. Tapi kalau kita buat untuk nak benda tu tak boleh. Aku nak buat ni supaya dapat karamat, hilanglah niat tu. Lain pada Allah, leceh. Teruk saja buat aja. Nak ke makhluk tak mau ke Allah. Karamat tu makhluk. Kita buat tu kerana Allah. Allah tu Khalik. Ambil Tuhan terus. Ambil Khalik. Karamah. Dan yang keempat dipanggil ma'unah. Ma'unah ni pun perkara yang luar biasa juga. Luar biasa juga. Dikurniakan bagi orang-orang soleh. Orang soleh dia tak sampai pada tahap karamah orang soleh. Benda ni jadi juga. Semua cerita lah. Cerita ni untuk apa? Untuk kita nak menggemarkan dalam berbuat amal ibadah. Kawasan tak ada air, dia nak buat bersih kawasan tu, nak guna air tak ada. Pakat cari di atas bukit, naik ke bukit tu, pi kawasan tu tak jumpa. Kawan yang luar biasa ni, dia kata apa try pergi cari kat gunung tengok. Dia pun tak tunjuk depan depan. Orang yang ada dia tak tunjuk depan depan. Dia kata apa try kat gunung, pergi kat gunung seorang. Pergi pecah-pecah cari. Aku tunggu tak ni je. Satu longkang kerin. Longkang tanah dia buat gitu lah. Dia ketuk. Duk sa ayak mai pelagungan apa ni lepas belak. Ayak mai poru. Dia kata ayak ada. Tu kira ma'unah tu, pertolongan. Yang tu kalau doa jadi selalu, tak anti karamah dah. Yang tu kalau doa jadi selalu. Kalau karamah ni tak doa pun jadi dah. Baru tengok ya. Ni pun cerita juga. Cerita banyak. Wali Allah ditera lah ustaz. Syekh lah kata api. Kalau ada gambar, ada gambar jenis rambut panjang tu putih, baju tak pakai, kain pelekat buah tabusak tu orang tua tu. Kami pergi ziarah kubur dia, kebetulan nak jadi berbetulan. Berbetulan lah. Nak cerita jumpa dengan orang yang biasa hidup zaman dia. Ada ketika tu. Pergi sembang dengan dia kata, hampa ni tahu mana ni mai sini. Kami tahu lah kawan-kawan dok bang kata tang ni ada kubur orang soleh saja mai. Eloklah hampa mai dia kata bagus. Hampa ziarah bagus dia kata. Nak cerita sikit pasal dia kata satu hari cucu dia nak periksa. Dia meninggal umur 100 lebih, 120 lebih. Nak periksa dia kata. Masa tu dia tak bercakap dah, Syekh lah tu. Kawan Pak Long ni kata buat ayak sat untuk ni. Buat syarat, Syekh lah buat syarat tu. Suruh tak di situ. Tak pegang pun, dia tak pegang langsung. Syekh lah tak pegang. Nak buka tudung apatah lagi, hanya tengok saja. Balik pergi duduk rumah, Pak Long tu bagi minum terus. Bagi minum nak dicerita. Lah berjaya lah. Periksa semua. Okey lah. Kan? Kalau tak baca, kira KO lah. Dia kira baca sekali dah tu. Usaha ikhtiar tu. Dengan cara buat ayak, dengan cara ulang kaji tu kena ada juga. Usaha ikhtiar tu.
Tu nak abang kata karamah wali Allah tu, tengok ayat tu dah jadi ubat dah. Pasal apa? Nazrah pandangan depa tu disertai dengan keredaan Allah. Tak doa lagi-lagi lah. Tu tengok saja tu. Tu mana karamah. Yang keempat apa dia, maunah. Yang kelima sihir. Sihir ni cari adat juga, tapi yang dilarang. Boleh usaha tak? Yang ni boleh usaha. Pergi menuntut dekat siapa-siapa tok dukun lama lah, kan? Pergi menuntut-nuntut apa? Jadi tukang sihir. Jadi kesemua benda tu ialah benda yang mencari adat. Yang last sekali itulah yang karuk tu. Tu kadang-kadang kita duk gemak tu, kata dia tak semayang tapi buat benda luar biasa, kan? Sak duk di sawah, sak duk di kedai makan, nampak orang sama, cek-cek balik syariat tak buat tak mana pun, tapi boleh ada dua tempat dalam satu masa. Pelik ni, pergi menuntut menuntut tak kena gaya, hantu raya ikut belakang. Hantu raya. Pasal kita tengoklah, Tok Guru saya kata, almarhum Tok Guru Haji Rafi'i, dia kata kalau sekiranya kita tengok kawan tu terbang di udara, jalan di atas hayat, jangan pergi mengaji lagi. Tengok dulu syariat lagu mana, semayang dia lagu mana, dengan masyarakat lagu mana, tengok barulah pergi menuntut. Kalau tengok dah takjub dah pergi menuntut terus, silap hari bulan, kita lah teruk buka bumbung pula kan lagu mana. Payahlah. Tu dia kata aku tu, kita tak ada masalah. Kita pegang tu sampai lah. Orang pelik sikit pun dia tengok dululah lagu mana kelakuan dia. Dia tak mesti kena orang habaq. Tak boleh orang habaq pun kadang-kadang kawan dengki dia reka cerita. Tengok sendiri. Itu benda yang mukjizat. Jadi Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad ini dan seluruh nabi-nabi yang dilantik menjadi rasul, bekalkan apa? Bekalkan mukjizat pada mereka itu. Supaya apa? Supaya mengalahi akan seterunya, dapat lawan musuh-musuh Nabi SAW. Mukjizat yang kekal apa dia? Quran lah, hak kita baca tu mukjizat yang kekal. Adapun mukjizat yang lain tak kekal. Apa dia? Ayat keluar kot jari, peristiwa perang keluar kot jari, ayat tak ada, sahabat tak larat, Nabi renggang jari dia gitu, ayat keluar kot ni. Boleh mandi, boleh minum, nak buat apa pun tak ada masalah, bertenaga balik. Tu ayat yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua Zam-Zam lah. Yang pertama ayat tu, yang kedua Zam-Zam. Habis. Jadi kita kena beriman lah, kena percaya dengan mukjizat ni. Tak boleh kata ish. Tu tak boleh. Dia ragu-ragu. Bila ragu-ragu ni masalah. Dalam rukun syahadat, kan? Rukun syahadat kita mengaji, rukun Islam ada 5. Pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam syahadah tu kalau dah pecah lagi, DP rukun syahadat, kesempurnaan syahadat, binasa syahadah, fardu syahadah, sah syahadah. 5 benda. Biasa mengaji tak? Orang dulu mengaji tak ada saya kitab perukunan, bab syahadah saja dia kupah 5 benda ni, maka orang dulu dia kuat pegangan dia tak goyang. Apa dia? Hak pertama yang kata berkaitan yang dengan apa dia ni mukjizat ni, tak ada ragu pada dia. Rukun syahadat yang keempat sekali, iaitulah isbat kebenaran Rasulullah. Isbat ni apa? Tetap teguh atas kebenaran Rasulullah. Nabi habaq apa pun kita tetap membenarkan, walaupun di luar pemikiran kita lah ni lah. Kena isbat dan tu, kena tetapkan kebenaran Rasulullah, barulah nama syahadah. Kalau salah satu daripada 4 ni tak ada, maka syahadah kita boleh ucap saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tak ada rukun syahadah pai,
Tu baru satu. Jadi payah nah. Sebab tu orang dulu mengaji lama. Mengaji apa ni? Musyahadah. Selang 2 tahun pula mengaji apa? Syahadah. Tak habis lagi syahadah. Tak habis guna satu bab 5 punya kupasan. Lepas tu baru masuk semayang. Kita hanya tahu rukun semayang. Rukun semua rukun semayang ada, rukun apa dah ni, wudu ada rukun, batal wudu, batal semayang, syarat sah semayang, syarat sah wudu. Hak tu kita tahu, tapi syahadah tu kita tak baca. Rukun syahadah, fardu syahadah, sah syahadah, kesempurnaan syahadah, binasa syahadah kita tak mengaji. Maknanya kena mengaji ya. Sebab tu kata beban lah, beban lah. Beban lah. Memang Allah bebankan kita pun pasal kita taklif, kita kata mukallaf, memang terima bebanan daripada Allah. Tak boleh kata oh, Tuhan tak bagi bebanan. Memang beban sungguhlah kat kita ni. Pasal kita hamba Allah Ta'ala, ikut dia lah. Habis. Pasal apa Allah kurniakan mukjizat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana mengkuatkan rasulnya, iaitulah kerana mengkuat ataupun mengukuhkan akan kerasulannya, perutusan Nabi SAW, mengkuatkan lagi, baru orang percaya. Dan membenarkan penunjuknya. Bagi orang yang menyaksi mukjizat, maka terimalah, benarlah akan apa yang disampaikan oleh Nabi, akan apa yang dibawa oleh Nabi, maka membenarkan belaka. Kita pasal duduk jauh lah tu, kita tak ni sangat. Kalau orang zaman dulu, kalau kita hidup zaman tu tak tahu noh, kita nak ikut ke, kita nak bangkang, nak lawan. Pasal Nabi bela kambing je, gembala kambing. Nyata keadaan mukjizat macam-macam. Pembesar Quraisy ada harta banyak, nak ikut hak mana? Tak kena gaya ikut pembesar Quraisy, ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Mujuklah Tuhan taruh kita di sini pasal iman kita sesuai pada zaman ini. Iman kita sesuai pada zaman ini. Duduk sana tak tahulah. Sebab itulah kata Ustaz Bakar Belantik, dia kata sekalau kita hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup tengok keadaan suasana sahabat dengan Nabi tu, kita akan kata depa ni gila. Kita ni kata depa gila. Tu dia puak ni buat aja gila sungguh. Kita akan kata macam tu. Sekiranya sahabat dan sahabat Nabi duduk zaman kita, depa akan kata kita ni murtad belaka. Pakai kat tengah jalan tu bersepai kepala habis. Pasal apa? Murtad. Murtad kat mana? Hidup zaman depa, kita hidup ni. Nabi kata siapa-siapa yang nak keluar apa dan infak harta, boleh infak lah untuk fisabilillah. Pakat lawan ni, Sayyidina Umar lawan, Nasir Bakar lawan, bahkan balik ambil harta, balik harta. Saat lagi dalam perjalanan tu kata, kurang-kurang hari ni Abu Bakar aku boleh lawan dah. Rupa-rupanya tak boleh lawan juga. Abu Bakar bagi apa? Semua harta. Kalau ada 2 juta dia bagi. Ya Rasulullah, ni harta untuk infak fi sabilillah 2 juta. Tak gila macam mana? Kita kata ni, tak gila macam mana? Nabi tanya, hang tinggal apa dekat keluarga hang, anak bini? Allah wa rasuluh. Aku tinggal Allah dan Rasul lah kat depa. Sayyidina Umar setengah ya. Kalau 2 juta bagi 1 juta. Ingat aku boleh lawan lah, tak boleh lawan juga. Kalah. Tak gila macam mana kata? Tak kasihan ke anak bini? Kita katalah. Depa main hidup zaman kita pula. Dengan sembahyang ikut dan tak khusyuk mana, garu sana, garu sini, kelepiak sana, kelepiak sini. Cara buat ibadah kita lagu mana? Saya elak. Putih pala, mana banding. Tengok dah pala banding dekat pelan lah contoh. Habis. Sebab tu kita layak dah Tuhan atok kita ni zaman ini. Tu pun zaman law pun tak boleh tahu mana lagi. Tak boleh tahu mana lagi. Tapi tak apalah, kurang-kurang kita minta pada Allah Ta'ala bagi kekuatan.
untuk buat apa yang kita tahu. InsyaAllah lah. Kita hanya mengharap Allah Ta'ala yang akan mengurniakan apa pengharapan kita. Yang penting kita minta, kita harap. Kita minta, kita harap. Nak bagi tak bagi tu pulang, tu hak dia. Hak kita minta, 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 minta. Betul lah. Okey. Wa ala alihi allazina balaghud darajatil ula, darajatil ulya bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi allazina bazaghu nujumal huda binassi akhbarih. Artinya, dan atas keluarganya kita tak lupa minta rahmat, kita tak lupa minta sejahtera selamat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ada tiga makna. Makna pertama, keluarga dari segi nasab keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib. Dua ni saja. Depa ni tak boleh terima zakat. Keluarga dengan makna yang kedua itulah dari segi pangkat seseorang itu dipanggil maqam khawasul khawas. Orang ni apa dia maqam khawas? Mereka yang beriman. Tiap-tiap orang yang beriman, yang bertakwa dipanggil keluarga Nabi peringkat yang kedua. Kita ada tak? Kita tak bertakwa tarawih sangat. Kadang buat, kadang tak. Kadang buat, kadang tak. Jadi keluarga yang dengan makna yang ketiga ialah kullu mu'minin walau kana 'asiyan. Tiap-tiap orang beriman sekalipun maksiat. Dia termasuk juga keluarga Nabi. Jadi pendek kata, kita doa ni wassalatu wassalam kan termasuk dengan kita sekali lah. Kita ni tengoklah lagu mana, kullu mukminin taqiyyin, bertakwa sungguh ke atau mukmin yang buat maksiat. Mukmin maksiat ni apa dia? Dalam hati tu ada iman tapi pakai seluar pendek, sembahyang pun tak, zakat tak tunai, puasa tak puasa. Yang tu mukmin juga, tapi mukmin yang ingkar yang tu. Dalam hati ada iman juga yang tu. Kalau mati masuk neraka pun masuk bagi clear dosa, lepas tu keluar balik pasal dalam hati tu ada iman. Sebab tu kita nak jaga iman tu. Kalau iman tak ada langsung dia bahaya baliklah. Duduk neraka terus, tak keluar dah. Sebab tu nak jaga, penting sangat jaga tu. Kurang-kurang bagi ada juga. Jangan tak ada langsung. Bila tak ada langsung ni na'udzubillah lah, duduk terus dalam neraka. Orang mendapat nikmat selama-lamanya, kita tak maulah mendapat azab selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Kita minta tak mau yang tu. Lepas tu yang telah sampai mereka itu keluarga Nabi kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian, dengan makna dengan sebab ketinggian qadarnya, qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mulia, keluarga Nabi pun terpalit sekali lah dengan kemuliaan. Pasal apa? Pasal duduk dengan orang mulia dapat orang mulia. Sebab tu pepatah kata, kalau duduk dengan tukang besi, baju koyak bau asap. Duduk dengan penjual minyak atar, dapatlah bau sikit, walaupun tak balik minyak atar tu, bau juga. Jadi dapat juga sikit dekat orang Nabi tu, dapat kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi tu dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni tinggilah. Nabi Muhammad ni darjat dia tinggi sebab dia yang awal, dialah yang akhir. Mai ke mana awal akhir? Awal lah. Awal kejadian itu daripada nur Nabi tu. Akhir dia last Nabi itulah. Azan luah.
Sambung. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan segala sahabatnya, dan kita minta juga selawat dan salam tadi, rahmat dan sejahtera diturunkan juga kepada segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabatlah
Islam sampai kat kita juga. Sebab apa? Sebab Nabi suruh sahabat semua keluar pi dakwah. Bila sahabat keluar tu bukan bercadang berazam nak balik menetap di kampung balik. Tak ada lah. Kira keluar tu kekal mati tak mana tak tahu lah. Tu pengorbanan sahabat. Kita boleh buat ke? Lah ni contohlah. Kan? Kita kata okey, semua kena keluar tablik pun sudahlah. Tablik 3 hari pun jenuh lah. Contoh di sahabat pengorbanan tu luar biasa. Yang kata sahabat ni apa dia? Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi dan bercakap dengan Nabi dan mati pula atas beriman, tu dipanggil sahabat. Budak-budak pun dikira sahabat juga lah. Duduk dengan Nabi, beriman dengan Nabi, bersembang dengan Nabi, mati pula dalam keadaan iman, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, maka dia dipanggil sahabat. Tu pengertian sahabat lah. Sifat sahabat ni pada yang gilang gemilang. Muka surat 3, yang gilang gemilang hal keadaan penunjuk mereka itu sahabat seperti bintang dengan tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gilang gemilang ni pada cahaya, pada nur, gemerlapan. Jadi bintang ni diumpamakan seperti mana sahabat. Nabi bersabda, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Orang duk laut, orang duk orang dulu nak tengok apa-apa, tengok kiblat ke contoh, tengok bintang lah. Kalau orang pandai lah tengok bintang, mana jadi penunjuk. Begitulah sahabat. Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, mana-mana yang kamu ikut nescaya kamu dapat petunjuk. Kena ikut sahabat lah. Nak ikut sahabat lagu mana? Tak duduk zaman sahabat, ikut ulama, ikut sahabat kan. Nabi, sahabat ikut Nabi. Lepas sahabat semua wafat, yang tabi'in tu ada dengan Nabi, ada dengan sahabat, ikut sahabat pula. Jadi kita ni rentetan tu ikut sampai ke Nabi juga. Jadi kena ikutlah, jangan jadi puak yang tak mau ikut, mencela sahabat, menghina. Tak ikut sudahlah, ni hina pula. Tu kira perbuatan yang keji lah. Orang tak reti lah, tak mau ikut cahaya ni, macam hantu lah, tak mau dia tengok cerah-cerah tak mau. Kita lagu tu lah, kalau tak mau ikut cahaya, tak mau pakai lampu, kita duduk gelap, perlukan cahaya. Orang bawa torchlight kita marah, tutup buang lah, buka penama, aku syok dalam gelap mah. Tu orang tak cerdik lah. Orang duk tak tahu, duk kena mabuk apa tak tahulah. Masalah tu. Orang cerdik bila gelap perlukan cahaya. Orang bawa cahaya, terima kasihlah. Duk tunggu cahaya, main tak main hang bawa main, alhamdulillah, terima kasih. Tu cara dia. Sikit lagi. Kemudian daripada itu, lepas dah pengarang sebut puji-pujian yang bulan lepas, puji-pujian. Lepas tu hari ini dengan selawat salam kepada Nabi, selawat salam kepada keluarga Nabi, selawat salam kepada sahabat, semua dah selesai dah. Kemudian daripada itu, hak tadilah, maka inilah pati faridatul faraid hamba Al-Haji Ni Abdullah Al-Jambuwi Jala, Thailand. Thailand lah. Thailand. Yala Thailand. Pengarang ni orang Thailand, Yala. Buat nama Pati Faridatul Faraid. Menghurai dan mengupaskan dia kitab ni, nak hurai, nak cerita, nak kupas daripada risalah orang tua hamba. Orang tua hamba ni ucapan hormat lah, orang tua. Kalau kita ni tak ada kaitan darah pun, semua permenakan kita. Pak Long, main mana Pak Long tak tahu, semua permenakan. Pasal apa? Hormat. Takkan nak buh nama, takkan nak hui kot.
Pak Long, Pak Lang, semua pokok belakang kita. Pasal apa tu? Ucapan hormat. Jadi kitab ni nak cerah baliklah seperti mana pati kan, pati benda asal. Orang tua ni, hak kata orang tua ni, dia buat kitab nama dia yang apa ni, orang tua tu yang sangat alim, cukup alim lah, memang alim. Setengah kata dia ada ilmu lebih daripada 30 jenis ilmu dia boleh. Yang kata orang tua tu. Kita ilmu mana? Ada pun tak lumat habis. Contoh ilmu matematik, ilmu hisab, boleh takat mana? Tak tahu. Tambah darat tolak aku algebra ke, tak tahu tu. Zebra tahu. Tak tahu. Tapi yang kata alim ni setiap bidang ilmu dia mahir belaka. Tu yang kata alim tu 30 lebih ilmu. Tak tahulah. Dan berkat. Orang lama-lama dia berkat. Pasal apa? Pasal amalan dia betul. Amalan tu bawa betul, berkat. Kitab tu yang bernama Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Nama kitab orang tua tu. Nama apa orang tua tu? Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Orang petani juga, orang Thailand juga. Syekh Wan Ahmad ni guru kepada Tok Kenali. Guru kepada Tok Kenali. Cukup alim lah. Dan atas Allah hamba berpegang. Jadi pengarang kitab Haji Ni Abdullah ni dah dia habaq semua dah. Dia mohonlah kepada Allah, aku ni tak ada tempat lain untuk aku berpegang, untuk aku bersandar. Hanyalah atas Allah lah aku berpegang, dan dengan limpah kurnianya Allah hamba minta pertambahan. Dengan Allah lah aku berpegang. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta pertolongan. Tak ada minta yang lain lah. Walaupun usaha zahir ikhtiar kita, sakit percaya ubat, lapar pergi masak nasi, tu minta tolong juga, tapi hati tetap minta pertolongan daripada Allah. Usaha ikhtiar kena buat. Pasal kita duduk tahap kita. Tahap kita ni. Tahap Siti Maryam tak apalah. Siti Maryam duduk dalam mihrab ya. Sedap-sedap makanan ada. Tak apalah tahap tu. Kita tak boleh, kena kerja. Maknanya dalam hati tu pegang sungguh Allah Ta'ala lah. Belaka-belaka pun dia lah. Nak senang pun dia bagi senang, susah pun dia bagi susah, sakit pun dia lah, sembuh pun dia. Jalan zahir kena buat, cari ubat. Tak mau ubat pun minta ayat tawar. Contoh. Tu ulama dulu pegang, sebab tu kitab mereka boleh tahan lama. Pasal mereka sandak tu kemas. Jadi kitab dia ni lama lah. Lebih kurang berapa tahun, lama juga. Tambah kitab apa? Tok Guru Haji Syakri baca kitab Baqarah. Lama. Kitab Penawar Bagi Hati 60 tahun lebih. Lama lah. Kalau kitab kita surat khabar gabus jubuk dan tandas. Tu surat khabar. Naknya tu ilmu juga, tapi ilmu tak tahan lama pasal sandaran kepada Allah tu kurang. Jadi insya-Allah nanti kita akan masuklah. Kita baru nak suar kepala ni. Itu baru duk tengok kot tingkap apa dia dalam ni. Kan. Apa dia cerita kitab ni, sembang pasal apa ni. 2 bulan lah. Tengok kat luar. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki lagi bulan depan kita tengok apa dia dalam ni. Ada apa? Kipas, ada apa biji. Nak tahu juga benda ni nama apa insya-Allah. Insya-Allah lah. Baik. Takat tu dulu. Terima kasih pada yang mendengar dan yang bagi sumbangan. Dan saya minta doa jugalah bagi mudah urusan sekolah, menerima bantuan, segala jenis bantuan, pakat-pakat doa. Pakat-pakat doa. Dah kami usaha cari. Lepas tu lain tu serah pada Allah lah. Mana nak tahu dalam ramai-ramai ni tok wali seorang ke, tak apa dah. Kan? Doa pergi seketui dapat tak apa.
Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.